InsyaAllah, insyaAllah. Okey, bolehlah InsyaAllah. mulakan. Boleh baca doa ya? Boleh. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi. Faftah alaina bi ma'rifatik wa sahla lana abwabil fadlik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaina rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Rabbana zidna Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabaha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril hazayaika kama nawwirtal arda binuril samsika abadan. Allahumma inna ista'iduka ma alimtani farduhu ilayya indaka hajati wala tunsani ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi hadihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT. Dan sekali lagi dalam mengizinkan kita untuk bersama berusaha untuk memahami kalamullah, iaitu ayat-ayat Al-Quran, agar ayat-ayat Al-Quran itu menjadi panduan kehidupan kita. Panduan menggunakan Al-Quran adalah sangat penting kerana itulah satu-satunya panduan daripada Allah untuk kita semua selamat di dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya terus kongsikan skrin. Kita ada lebih kurang setengah jam hingga 7.45 untuk kita bersama di pagi ini. Hari ini kita menyambung bahagian ketiga perkongsian rangkaian kalimah wallazi namin qablikum. Ada 3 kalimah tu. Kita bahagian ketiga ialah penerangan kalimah. Okay, kita terus kongsikan leksi logos yang kita gunakan untuk berkongsikan maklumat-maklumat dan juga kandungannya kepada 3 rangkaian kalimah ni. Kita terus kepada leksi logos. Kita telah pun salin dia daripada semalam. Kita simpan dia di dalam text document dalam download folder tu kita simpan dia dan kita boleh copy dia semula untuk perbincangan kita hari ini. So, hari ini kita masih lagi di bahagian yang ketiga, iaitu penerangan rangkaian kalimah wallazi namin qablikum. Dan wallazina kita telah pun selesai 2 hari dulu, iaitu kita menerangkan di sinilah
sampailah kepada dia adalah juga ma'atufah yang mansub. Ya. Dia mengambil i'rab yang mansub kerana dia adalah ma'atufah kepada khalaqakum. Kum tu adalah ciptaan Allah. Jadi dia juga dipanggilkan maf'ul bih al-awwal, ya. Dalam ayat sebelumnya khalaqakum, sebelum walazina ni ada kalimah khalaqakum dulu, ya. Jadi khalaqakum tu dia telah mencipta kamu semua, kemudian tambah lagi walazina ni, maknanya walazina ni menjadi allazina ni menjadi ma'tuf, ya, pada kum tu. Jadi dia mengambil i'rab yang mansub. Lepas tu kita mengupakan min ni apa dia? Min adalah harfun jar, iaitu kata sendi yang memajrurkan, ya, majrur tu maksud dia apa? Dia mengikat kalimah isim selepasnya. So, dan kalimah isim selepas tu ialah mengambil peranan sebagai mudhaf, ya, mudhaf qablikum. Itulah kalimahnya. Sebenarnya kalimahnya ialah qabli, tetapi sebab dia dalam rangkaian idhofah, jadi kita tidak pecahkannya, ya. Jadi kita terus ambil qablikum sebagai satu kalimah. So hari ini kita akan menerangkan qablikum tu apa dia, ya. So kita mulakan dengan meletakkannya dalam bracket tu qablikum. Jadi kita buat penerangannya dalam apa tu, titik-titik tu untuk kita masukkan. Jadi kita mulakan seperti biasalah. Kalimah qablikum kita mulakan dengan adalah, ya. Kita katakan sikit. Adalah, ya, alif dal alif lam ha adalah, ya. Kita terangkan sebab dia ada dua kalimah tu, ya. Qablikum ada dua kalimah, jadi kita terangkan satu-satu. Jadi dia sebenarnya adalah gabungan lah, ya. Bila ada dua kalimah, kita panggil kalimah tu adalah gabungan. Jadi kita ambil sini ada gabungan, ya. Kita boleh gunakan apa yang dah ada tu untuk membantu kita. Dan kita copy lah, Ctrl C. Tuan-tuan nak copy dia, tekan Ctrl C. Lepas tu nak tampal dia, Ctrl V. Ya. So adalah gabungan. Dan kita masukkan yang pertama tu, ya. Yang pertama tu qabli. Ya, qabli ni copy dan letakkan kat sini. Ya. Qabli ni kita beri jenis dia, ya. Kawan-kawan kita yang masih masuk ni, kita terima dia masuk dulu. Okey, so qabli ni jenis dia ialah dia adalah dalam kumpulan isim. Ya, bahasa Arab dia panggil ismun, bahasa Melayu dia panggilkan isim, bahasa Inggeris dia panggilkan nouns, ya. Jadi qabli ni sebenarnya isim, tetapi isim banyak jenis, ya. Ada 20 lebih jenis isim. Ini termasuk dalam kumpulan yang dipanggilkan isim zarah makan. Isim zarah makan ni ialah kalimah yang isim zarah zaman. Kalimah yang nak mengaitkan sesuatu cerita tu dengan masa. Itu dipanggilkan isim zarah zaman. Jadi kita terangkan. Jadi qablikum adalah gabungan qabli. Qabli itu ialah isim zarah zaman. Zarah macam mana je dia? Zat, ra dengan fa, ya. Asalnya ialah zarfun. Itu. Isim zarah zaman ialah zai. Zai, mim, alif,
nun. Nah, tu dia panggil kan qabli adalah isim zaraf zaman, ya. Jadi dia gabungan isim zaraf zaman dengan dan kita lihat qabli itu lam mengambil bawah tu, ya, kita kita masukkan i'rabnya sekali, ya, iaitu yang majrur, ya, yang ni okay. Sini pun kita boleh pinjam ni. Yang dah ada yang majrurkan ni, kalau nak sampai majrur pun boleh, sampai situ boleh copy dia. Nah, jadi kita akan terangkan kenapa dia majrur. Kita sudah terang dalam penerangan dulu sebenarnya, ya. Komponen okay, nanti di sini kita boleh terangkanlah, ya. Kita boleh terangkan nanti kenapa dia ni majrur, kerana terdapat huruf jar min tadi membuatkan qabli, ya. Asalnya qabli ni adalah qabla. Itu kita akan buat sama ada kita buat dalam penerangan di sini ataupun kita boleh masukkan dalam kaedah nanti, ya. Yang majrur min satu je lah, yang majrur. Kemudian dia gabung dengan apa? Dengan kum lah. Jadi kita masukkan dengan. Ya, dengan ada sini boleh kopikan dia. Dengan kum. Masukkan kum tu dan kita terangkan apa dia kum tu. Kopi saja. Dan terangkan apa dia kum tu. So kum, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sudah biasalah, ya, dengan kum ni. Kum ni Allah banyak gunakan kum, sebenarnya dia tujukan kepada kita semualah. Jadi Allah kata kum tu ialah kamu semua. Ya, kamu semua. Itu makna kum. Kum ialah kamu semua. Jadi macam mana nak menerangkan kamu semua tu dalam bahasa Arab? Jenis dia juga adalah isim dhamir, ya. Kalau kita masuk isim dhamir, hamzah wasal, sim dengan min, itu ijazah isim. Seperti tadi isim zaraf pun samalah. Ya, isim. Arab dia asalnya Arab lah ismun, ya. Tapi Melayu panggil isim. Isim dhamir. Isim dhamir ialah kata ganti nama kepada seseorang. Bahasa Inggeris dia pronoun, personal pronoun, ya. Isim dhamir, dot min, ya, ra. Itulah kum, ya. Tapi banyak lagi maklumat dia, tak cukup kalau kita kata isim dhamir, sebab isim dhamir ada berapa? Ada 14. Ya, ada 14. Jadi kena specify yang mana satu. Jadi kum ialah isim dhamir. Orang kedua iaitu kita panggilkan mukhatabun. Mukhatabun. Ya, baca nyebut tu kena betul, jangan mukha, ya. Kalau mukha dia ha pedas lain makna dia. Jadi kena kha, mukhatabun. Ta dengan ba. Waqafkan dia mukhatab. Mukhatab iaitu orang kedua. Okey, masih lagi tak cukup tu, ya. Banyak lagi ciri-ciri dia, bukannya mukhatab saja, ya. Dia juga ada jantina dia, ada bilangan dia, dan ada juga peranan dia, dan ada juga i'rab dia. Jadi banyak yang perlu kita senaraikan dalam penerangan supaya penerangan tu menjadi lengkap, ya. Dia tidak separuh jalan. Kalau dia separuh jalan, kita nanti tak mendapat ketepatan dalam menterjemahkannya, ya. Jadi kita penuhkan lepas mukhatab, dia ada jantina pula kum ni. Jantina kata nama dalam bahasa Arab ada dua saja, sama ada muzakkar atau muannas, ya.
Jadi kum adalah isim dhamir yang muzakkar, bukan muannas. Kalau muannas dia apa? Muannas dia ialah kun. Ya, kunna. Itu muannas dia. Mukhatab dia ialah kum. Jadi kita masukkan mukhatab muzakkar, mim, zal, kah tu tasydidkan dia, lepas tu ra. Muzakkar. Maknanya kumpulan ni dari segi jantinanya ialah muzakkar, ya. Muzakkar tidak semestinya hanya lelaki, ya. Muzakkar ni juga termasuk kalau kumpulan tu ada campuran lelaki dan perempuan. Jadi kum ni, Allah masuk ke dalam kum ni ialah kamu semua ni, ialah kita semualah. So kita semua bukan lelaki saja, ada juga perempuan. So dia masuk golongan lelaki dan perempuan, dia gunakan jantina yang muzakkar. Okey, itu jantina. Bilangan dia, bilangan dia ialah ramai. Ya, ramai kita masukkan jamak. Muzakkar jamak. Kemudian dia ada i'rab dia. I'rab dia. I'rab ialah status dia. Status dia kan di atas kita telah apa? Kita ada sebut sebelum ni. Okey, yang ni jauh kepada qabli, ya. Ini kum ialah dia pun dalam keadaan terikat, ya, dengan qabli. Kum ni juga dalam keadaan terikat dengan qabli, so dia mengambil i'rab yang majrur juga, ya. So kita pinjamlah, sini pun boleh ada majrur ni. Yang majrur. So ingat, ya, bila ada majrur je maknanya ke status sesuatu kalimah tu dalam keadaan terikat. Mesti ada satu kalimah lain yang mengikatnya. Dalam konteks apakah kalimah yang mengikatnya lah? Qabli ni. Qabli dengan mengikat kum untuk membentuk pertalian yang dipanggilkan idhafah. Ya. Okey, jadi kita sebelum kita masukkan majrur ni, kita kena masukkan kenapa dia majrur, ya. Boleh kita masukkan di sini. Selepas bilangan tu kita masukkan peranan dia. Nah, daripada peranan tu kita akan tahu status dia yang majrur. Kenapa dia majrur tu? Kita masukkan maklumat tu supaya kita lebih jelas, ya, kenapa dia majrur. Jadi kita masukkan peranan dia. Kum ni adalah mudhafun ilaih. Mim, dot, alif, fa. Ilahi ialah hamzah qata' berkepala alif, lam, ya dan ha. Itu dia. Masukkan sekali, barulah kemas ayat tu lah, ya. Kenapa dia majrur? Kerana dia adalah mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih ialah kalimah kedua di dalam rangkaian ataupun pertalian idhafah. Jadi bila ada mudhafun ilaih, seluruh mudhafun ilaih di dalam Al-Quran adalah majrur. Ya. Majrur biasanya ditandakan dengan baris bawah, tapi di sini dia tidak ada tanda baris bawah. Ya. So, kenapa dia tidak mengambil baris bawah? Kerana dia ada ciri-cirinya yang kita panggil mabni, ya. Mabni masukkan dalam ayat tu, barulah kita boleh faham kenapa dia tidak ada tanda bawah apabila dia majrur. Jadi kita masukkan di mana kita boleh masukkan sebelum peranan dia mudhafu ilaih majrur ni, kita boleh masukkan masukkan ciri tambahan lagi, ya, ataupun maklumat tambahan, komakan dia, iaitu mabni ba non ya, min ba non ya. So bila dia mabni,
dia tidak berubah baris dia, ya. Kum tetap kum, walaupun apa majrur, apa i'rab yang dia ambil, dia tetap kum. Itu dipanggilkan mabni. Dan pada masa sama, kum ni juga adalah kalimah yang tidak dibentuk daripada 3 huruf akar. Dia ada 2 huruf pun anyway. Ya, macam mana nak membentuk dari 3 huruf akar? Kita panggil dia kalimah yang jamid. Ya, jadi kita masukkan jamid itu bersama mabni. Biasanya kita akan ceritakannya bersama dengan mabni. So kita masukkan mabni dan, ya, mabni dan jamid. Itulah ciri kepada dan koma kan dia, ya. Dia kum tadi. So panjang ceritanya apabila kita nak menceritakan kum, ya. Dia adalah isim dhamir, mukhatab, muzakkar, lepas tu jamak lagi. Kemudian dia juga mabni dan jamid. Kita baca dia sekali, ya, mabni dan jamid tu sekali. Dan dia juga mudhafu ilaih yang majrur. Itulah kum. Lepas tu dan kita kita terangkan, ya. So apabila terdapat qabli tadi dengan kum, kedua-duanya membina pertalian yang dipanggilkan idhafah. Doktor, qabli itu Ya. kita tak perlu ke elaborate lagi macam ciri-ciri dia qabli? Perlu tak makrifah ke muzakkar? Ya, boleh, betul. Itu pun kena masukkan juga, ya. Okey, kum juga selain pada dia mabni dan jamid tu, kita juga boleh masuk, dia adalah isim ma'rifah. So kita boleh masukkan kat sinilah. Ya, isim dhamir ma'rifah, ya. Nak ma'rifah, dan pada masa sama dia juga dia dalam keadaan bercantum, ya. Bercantum dengan qabli itu, kita boleh lagi masukkan satu lagi, iaitu muttasil. Okay, ya. So banyak yang boleh kita belajar perlahan-lahan, ya. Doktor, Mengenal tumpang tanya. Nak tumpang tanya. Ah, ada perbezaan antara qablikum ni dengan la'allakum dari dalam konteks kum tadi. beza. Yang beza kepada kalimah mana? Macam sebelum ni kan kita ada belajar la'allakum. Yes, la'allakum bukannya idhafah. Dia dia mudhaf kan, mudhaf ilaih. Bukan, dia apa? Dia majrur, majrur. Bukan. Dia objek kan? Bukan. Dia pun Doktor nak tanya, dalam konteks lain dia qabli sebelum, kalau qabla al-maut dia apa? Lam berubah pada atas. Qabla al-maut. sebab tak ada harfun jar. Oh, tak ada mujal. Ya. So kalau dia tak ada harfun jar, dia default baris dia belah atas lah, ya, qabla. Itu soalan tadi apa, ya, Haji Rafah, tak habis lagi jawapannya, okey? Ya. Kalau dulu la'allakum tu dia kum tu merupakan maf'ul kan? Maf'ul bih. Bukan. Nanti kita akan, sebab kita tak sampai lagi situ, ya. Kita akan sampai situ nanti. Kita akan terangkan sebab ada la'allakum ni. Ayat ni. Dia sebelum tu. La'allakum Ni dia kan. sebelum. La'allakum selepas ni. Oh, selepas ni. Oh. Nanti kita akan, okey, la'allakum ni ialah rangkaian harfun la'alla ni, ada harfun nasab kita panggil. Okey, kalau yang sebelum tu dia ada khalaqa. Khalaqa Jadi ni, apakah peranan kum dalam khalaqakum dengan dia sini sebab qablikum dia dengan la'allakum. khalaqa ni kata kerja. Okey. So bila kata kerja, kum tu jadi objek lah.
Yang sini Itu dia yang bukan saya kata kerja. La'alla ialah semoga, bukannya kata kerja. ya ya. La'alla tu Jadi dia ada beradik inna ke? Ke kana? betul lah, ya, dia ikhwatuha inna. Dia ada beradik inna, jadi dia memasukkan kalimah selepas kum sini ialah mansub disebabkan ini harfun nasab. Yang ini kum ni dia juga mansub disebabkan objek kepada kata kerja khalaqa. Lain konteks dia tu. Kum di sini orang yang sama juga ni. Kum ni semua orang yang sama. Cuma status je dia berbeza. Kum sini Tapi ialah majrur sebab dia mudhafun ilaih pula. kalau yang dalam khalaqakum tadi Yang ni dia ialah objek. mansub. Oh, dia jadi mansub. Ini banyak kes, bukan objek saja ya. Yang ni pun mansub juga. Dia adalah isim kepada la'alla pun mansub juga. Aiwa. Oh, maksudnya dalam satu ayat tu je kum tu banyaklah dia punya status dia ya. Yes, itu kita kena faham status dia tu. Bila kita belajar melihat pertalian tu barulah kita faham. Bila dia objek dia maklum bih dia lah. Bila objek dia juga maklum bih lah. Objek tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dia maf'ulun bih. Benda yang sama lah. Sama lah. Oh, jadi yang Ini dalam qablikum ni dia merupakan idofah lah. bila dia dhafah, kum tu ialah mudhafun ilaih. Oh, jadi Mudhafun ilaih dia tak boleh mansub. Dia mesti majrur. Aiwa. Nanti pertalian dia kita nak tahu tu. Ya, macam bawah ni pun lakum juga ni ya. Lakum ni ini la ni ialah harfun jar. Macam min. Bila harfun jar maknanya kum ni majrur lah ni. Kan 3, 4 kan. Semua status yang berbeza. Yang ni majrur. Jangan doktor buat ujian tanya yang tusuk sudahlah. Kum ni apa, jenuh lah jawab. Okey, satu hari nanti kena tanya ya, nak cek belajar ke tidak. Menyesal beritahu. Sebab dia ada dua kumpulan orang belajar ni. Ada dia belajar, ada dia mendengar. Ya, berbeza. Ada orang dia dengar saja, dia tak belajar. Tapi ada orang lain dia dengar dan belajar, yang tu dia akan dapat menjawab lah. Nah, belajar tu dia akan berfikir ya. Sekali lepas balik tu dia ulang balik, kenapa yang ni dan sebagainya, dia boleh dapat jawapan sendiri. Tu maknanya dia belajarlah. Dalam konteks Doktor, saya tadi nak tanya doktor, objek ni hanya yang melibatkan kata kerja kan doktor? Biasa ya, objek mesti ada kata kerja. Tapi ada juga kata kerja yang tidak dinyatakan dalam ayat. Ya, ada juga. So, maknanya kata kerja yang tersembunyi ada juga. Tak ada dalam ayat mana daripada kalimah tu kita tahu dia melibatkan kata kerja tapi tidak dinyatakan dalam ayat. Bila dia dalam keadaan tu dia pun mansub jugalah, objek jugalah. tersembunyi mustatir jugalah. Maksudnya kata sembunyi tu maksudnya dekat ayat lain dia cerita pasal kata kerja tu. Yes, sepatutnya dalam ayat tu tapi tak perlu. Contohnya tanzila ya. Tanzila tu lam bari atas tu menunjukkan dia mansub ya. Dia objek. Tapi tak ada kata apa? Tak ada kata punya. Apa makna tanzila? Satu penurunan. Dia kata nama. Ya, tapi kata nama tu understood. Bila penurunan mesti ada orang yang menurunkannya lah. Walaupun tak ada dalam ayat tu. Itu biasanya dia akan mengambil dalam bentuk isim masdar ya. Isim masdar yang mansub. Kita panggil tak ada pun kata kerja. Tapi sebab
dia satu penurunan. Maknanya satu penurunan mestilah ada seorang yang menurunkan. Ada pelaku dia lah. Cara Oh, itu hakikatnya maksud dia kata kerja yang mustatir lah, doktor. dia dia tak mustatir. Fa'ilnya mustatir. Tak, dia isim masdar. Dia panggil Oh. isim masdar mansub. Itu satu kata nama yang memang terlibat dengan perbuatan seseorang. Oh, yang itu kita tak, kalau isim masdar tu kita tak boleh cakap dia objek lah. Tak, Hanya kalau dia dia dalam yang dia macam dalam ja'ala tu, itu ada dia ada yang apa je. objek ni boleh kata dua lah ya. Satu kita panggil direct object. Yang ada kata kerja dipanggilkan direct object, maf'ulun bih. Kalau objek yang tidak ada kata kerja, ya kita jerat. Itu dipanggilkan indirect object. Indirect object ni ialah maf'ul mutlak. Tadi maf'ul bih. Yang ni maf'ul mutlak. Prof, isim masdar tu verbal noun kan? Maknanya dia Betul. berkait dengan perbuatan lah. Dia baik, dia timbul hasil perbuatan seseorang yang berkaitan dengan perbuatan. Itu dipanggilkan verbal noun. Dia pun akan jadi dalam kumpulan objek. Ya, bahasa Arab objek ni ialah maf'ulun. Maf'ulun ni kalau dia ada kata kerja dia panggil maf'ulun bih. Wazan dua ke? Masdar Ah. wazan dua. Tanzilun tu taf'ilun. Ya, itu wazan kedua ya. Tanzila tu daripada tanzilun. Dia isim masdar wazan kedua yang mansub. Dalam surah Yasin tu lah ya. Kalau nak kongsikan sekarang pun boleh lah. 36 ada kalimah tanzila ni ini. Ini adalah apa ya, isim masdar mansub. Kita panggil dia dalam kumpulan objek dipanggilkan maf'ulun mutlaq. Dia tak ada kata kerja sebelumnya. Terus je tanzil al-azizir rahim. Prof, kenapa tak ada tanwinnya tu? Dia kan mudhaf. Oh, Dia mudhaf kepada al-aziz. okey. So gugur lah tanwin dia. Okey. Oh, maksudnya Tanzil Aziz ni merupakan idhofah lah. Ini idhafah. Lepas tu al-aziz dengan ar-rahim ni apa pula? Sama juga kan? Lain. Lain kan? Idhafah huruf kalimah pertama tidak Sifat, ada alif lam sifat lah. ta'rifah. Yang tu sifat. Ini Apa dia sifat. Betul. Sifah. Rahim ialah yang al-aziz mausuf, ar-rahim isim sifat. Mausuf wa sifat. Aywa. Yang ini tanzilah mudhaf, yang ini mudhafu ilaih. Tindih Prof. Lama-lama besok kenal lah tu ya, pelan-pelan lah. Tak apa. Dalam konteks lain tadi macam probable mount. Dia lam mengambil beratas. Jadi maknanya masih sama sebelum lah. Probably Sebelum kematian. Sebelum kematian kan. mengambil beratas kerana dia berubah dari atas lah. Tak ada punca dia. Dorong makan memang dia baris atas. Oh. Yang ni bukan makan di zaman ya. Dorong zaman, qabla, ba'da, semua baris atas. Okey, kita nak sudahkan yang tadi belum selesai ya. Maknanya. Jadi kita dah menerangkan qabli dan telah menerangkan kum. Lepas tu kita kena gabungkan dia menjadi idhafah ya. Jadi kita mula kena ayat gabungan tadi ya. Adalah gabungan qabli dengan kum tu kita sambung je ayat tu menjadi pertalian idhafah. Mim nun jim alif dal ya. Lepas tu masukkan idhafah lah. Straightforward je kerja dia. Tak susah pun. Idhafah. Cuma kita tadi kita ada ceritakan apa ya? Ceritakan yang kum ni mudhafun ilaih, tapi kita tak cerita pun
Qabli itu mudhaf. Masukkan ya, masukkan di sini iaitu Qabli isim dzaraf zaman yang maju sebelum majrur tu masukkan peranan dia. Jadi Iaitu mim, dot, alif, fa. Mudah. Yang majrur. Yang majrur. Sebab dia pada bawah tu dia majrur dan majrur tu disebabkan oleh in ya. Jar. Sebelum tu ada harfun jar saja. Apa saja kalimah isim, walaupun isim dzaraf makan, dia akan mengambil majrur lah. Dia terikat. Dia kita mengikat. Kalimah isim selepasnya mudhaf. Ya, qablikum. Nanti tu mungkin boleh masuk dalam dalam tu lah tu, Doktor. Yang Dalam jar apa? tu kan. Yang dalam dia punya teka apa? Kaedah. Kaedah nanti kita akan masukkan. Yang isim tu. Yang apa Harfun yang jar sentiasa memajrurkan kalimah isim selepasnya. Boleh jadikan kaedah lah tu. Jadi lain kali senang. Sebab kalau Lepas doktor tanya esok senang kita nak jawab. harap Prof. Ya. Kalau pun Zorof ni dia Zorof zaman ni dia bersyarat kena ada mudah baru dia boleh baris bawah tu. Yang Betul. Itu masukkan kaedah nanti ya. Nampak? Kadang-kadang qabli ni ada walaupun ada mim ya, dia tak mengambil baris bawah. Dia kalau tak ada kum, kalau qabli saja tak ada kum, dia min qablu. Itu juga kaedah dalam Al-Quran. Tapi kalau dia qabli itu mudhaf kepada mudhaf ilaih, dia jadi qabli. Itu pun kita boleh, tapi bukan di sinilah ya. Kita di sini kita akan terangkan kenapa dia boleh mengambil bawah tu sebab dia mudhaf. Kalau dia bukan mudhaf, dia min qablu pula. Itu dalam ayat lain lah. Okey, cukup untuk hari ini. Kita berhenti di sini dulu dan kita simpan dia balik. Ya, yang ni pun kita simpan. Kita nak besok kita masukkan bahagian keempat, iaitu terjemahan. Dah kita terangkan macam ni, dah buat komponen dan memahami ayat keseluruhan tu kan, maknanya kita dah bersedia untuk menterjemahkan dia lah. Menterjemahkan. Pembentukan kita dah buat belum? Oh, belum lagi. Pembentukan dulu. Nombor 4 ialah pembentukan kalimah, lepas tu barulah terjemahan. Ya. Okey, boleh kita sudahi di sini. InsyaAllah kita sambung besok dengan pembentukan kalimah. Lepas tu terjemahan, lepas tu al-qawaidah ya, kaedah-kaedah ya. Okey, Haji Abdul Ghafur bacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min hasyatik ma tahullu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yakina ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasitu wa alimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana alal laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi ya besok, sambung.